Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Semoga dengan ketakwaan kita mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratun Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri, yaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Dan kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembalikannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, yaitu Al-Hadis, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelbagai ujian telah berlaku, sama ada ke atas diri baginda, keluarga atau umat Islam ketika itu. Kesemua ujian itu dapat ditangani dengan baik. Berasaskan keadaan itu, Allah Subhanahu wa taala mengajar baginda sallallahu alaihi wasallam kaedah untuk berhujah dengan kaum musyrikin, munafik dan sebagainya. Salah satu kaedah yang dinyatakan di dalam Al-Quran ialah mubahalah atau mula'anah. Mubahalah bererti pihak yang berbalah saling doa mendoakan untuk membersihkan diri antara mereka, supaya diturunkan laknat ke atas salah seorang daripada mereka yang berbohong. Dalam sejarah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan kaedah ini setelah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 61 yang dibaca di awal khutbah, yang bermaksud, maka sesiapa yang membantahmu mengenainya sesudah engkau beroleh pengetahuan yang benar, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita menyeru anak-anak kami serta anak-anak kamu, dan perempuan-perempuan kami serta perempuan-perempuan kamu, dan diri kami serta diri kamu. Kemudian kita memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang berdusta. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-9 Hijrah, di mana beberapa orang utusan Nasrani Najran di selatan semenanjung Arab berhampiran Yaman datang ke Madinatul Munawwarah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhujah tentang keyakinan batil mereka berkenaan Nabi Isa alaihi salam. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi penjelasan lengkap mengenai kenabian Nabi Isa, tetapi puak-puak Najran ini tidak menerima. Lalu Allah Subhanahu wa taala meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
supaya mencabar pula mereka dengan bermubahalah. Bagaimanapun, puak Najran ini menolak untuk bermubahalah kerana bimbang pembohongan mereka diketahui dan musibah akan menimpa mereka. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Persoalan besar timbul ialah, apakah mubahalah boleh diamalkan dalam membuktikan kes-kes jenayah tanpa melalui proses perundangan? Kes-kes jenayah Islam seperti pembunuhan, zina, liwat, qazaf, pemberontakan dan sebagainya adalah dikategorikan sebagai hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelaksanaan hukuman bersabit hak-hak Allah ini, sumpah dan membuahalah bukanlah kaedah yang digunakan untuk mensabitkan pesalah. Sumpah digunakan dalam kes-kes bukan jenayah sahaja. Oleh sebab itu, dalam kes jenayah, Islam menentukan prinsip undang-undang tertentu dalam menegakkan keadilan. Tidak ada jalan mudah dan singkat untuk menuduh dan membabitkan seseorang bersalah. Keadilan boleh ditegakkan melalui proses undang-undang. Disebabkan ketinggian sifat kasih Allah kepada manusia inilah, maka kedudukan kita sentiasa dipelihara dengan berbagai-bagai peraturan dan undang-undang supaya umat manusia tidak terus hanyut ditimpa dosa, bahkan mendapat ganjaran berlipat kali ganda. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 30 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka bertanya, adakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui. Inilah kemuliaan yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, agar kita dapat memakmurkan bumi ini tanpa sebarang persengketaan atau pertumpahan darah. Namun begitu, masih terdapat segelintir manusia yang gagal mematuhi peraturan tersebut. Maka kerana itu, undang-undang Allah Subhanahu wa taala sangat berkesan mencegah kerosakan di dunia ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam menyelesaikan kes-kes jenayah Islam atau hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita kembali menghormati dan mematuhi prinsip undang-undang mengikut bidang kuasa mahkamah yang telah ditetapkan. Kita perlu ingat, jangan mempermainkan dan mempersendakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala bagi mengelakkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya supaya dipelihara pemimpin dan rakyat jelata dari segala marbahaya yang boleh membinasakan iman dan akhlak mulia kita. Semoga keamanan, perpaduan dan kesejahteraan masyarakat dalam negara kita terus berkekalan. Waspadalah kita dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala disebabkan kealpaan kita mematuhi segala perintahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ra'd ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah wa qad khalas min qablihimul mathulas wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Maksudnya, dan mereka meminta kepadamu disegerakan kedatangan azab sebelum mereka memohon kebaikan, padahal sesungguhnya telah berlaku contoh-contoh azab sebelum mereka, dan sesungguhnya Tuhanmu amat melimpah keampunannya bagi manusia terhadap kezaliman mereka, dan sesungguhnya Tuhanmu juga amatlah keras balasan azabnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Maksudnya sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat dan memberi segala penghormatan dan kebaikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini. Juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan lain-lainnya radhiyallahu anhun. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat, dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakan juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syariatik, As-Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan dan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'zim, dan kepada Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah, Tunku Ismail ibnu Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khzulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin waqdid dayna 'anil madinin wa akhsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ir biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktub as-salamati wal afiyata lana wa li'abidikal hujjari wal wuzati wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa zurriyyatina wa usulana wa furu'ana al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman.
الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة